Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Muslimin muslimat hadirin yang berbahagia, yang dirahmati lagi dikasihi Allah sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita bertemu untuk pertemuan kedua bagi bulan Mei 2023. Hadirin mati Allah sekalian, alhamdulillah kita masih lagi berada dalam bulan Syawal, atau lebih tepat lagi di pertengahan bulan Syawal, dan mood jemputan terbuka dan juga bagi sebahagian kita yang masih lagi dalam proses melengkapkan puasa 6, alhamdulillah hadirin sekalian. Dan berkaitan dengan puasa 6 ni ya, sebenarnya ada soalan tapi boleh jawablah cukup ya, untuk mukadimah kepada perbahasan kita pada malam ini. Baik, kalau dahululah soalan yang masyhur lah ditanya berkaitan dengan puasa 6 ini adalah berkenaan dengan afdal ataupun keutamaan mengqadakkan puasa yang wajib ataupun melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Itu soalan yang boleh saya katakan famous lah, masyhur. Tapi adakah tuan-tuan perasan bahawa soalan ini tidak masyhur di zaman generasi awal Islam? Okey, soalan ini hanya muncul di generasi yang kemudian. Apa sebab? Menarik ni. Okey. Baik. Dalam kalangan imam mazhab yang empat, daripada segi seniority Abu Hanifah paling senior lah. Okey. Kemudian diikuti oleh Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i dan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Ini dia punya turutan seniority dia antara empat imam ini. Dan Allah takdirkan keempat-empat imam ini berpusat di wilayah yang berbeza ya. Walaupun secara umumnya Imam Syafi'i menjadi penghubung antara Al-Imam Malik dan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, kerana Imam Syafi'i bertemu dengan Imam Malik dan bertemu dengan Imam Ahmad ibn Hanbal. Baik, Imam Abu Hanifah tempatnya adalah di Iraq, berbangsa Farsi, menjadi seorang ilmuwan pada usia yang lewat, sekitar lebih kurang usianya 55 tahun ya. Sekitar usia 40 tahun Imam Abu Hanifah baru memulakan pengajian secara formal setelah menghabiskan usia mudanya sehingga umur 40 itu sebagai seorang usahawan yang sangat berjaya di Iraq. Kemudian Al-Imam Malik Madinah, dan Imam Malik ini menariknya tidak pernah pergi ke mana-mana wilayah selain daripada Mekah untuk menunaikan haji dan umrah. Selebihnya Imam Malik hanya tinggal di negeri Madinah. Imam Malik lahir pada tahun 95 Hijrah dan wafat pada sekitar tahun 100 Hijrah lebih lah ya, usianya. Dan satu-satunya imam mazhab 4 yang tinggal di kota Madinah. Persoalan yang menarik dalam masalah puasa 6 ni adalah berkaitan dengan pendapat Imam Malik ya, yang dinukilkan ada pendapat beliau menyatakan kemakruhannya. Itu dia. Berat tu kan. Memang kontra terus dengan apa yang kita fahami. Sebenarnya macam ni, kita tak perlu ambil lah yang makruh itu. Dia begini, apa pun dalam masalah puasa 6 ni, yang pertamanya fadilatnya jelas. Okey, sama ada kita ambil beberapa hadis yang jelas berkenaan dengan fadilat ini, seperti contohnya Nabi sifatkan seperti puasa setahun. Dan pendetilan puasa setahun itu dia begini, 30 hari kita laksanakan puasa Ramadan, setiap hari, setiap kebaikan itu digandakan bi asyri amsalihah, dengan 10 ganjaran.
Maka 30 hari, setiap hari digandakan dengan 10 kebaikan, jadilah 300. Dan setahun ada 360. Maka mana kita nak dapat 60 lagi tu, kita cari 6 hari lagi. Okey, 6 hari lagi yang digandakan setiap hari dengan 10 kebaikan menjadikan sejumlah 360, bertepatan dengan fadilat yang Nabi SAW sebutkan, kasiyamud dahar, seperti orang yang berpuasa selama setahun. Baik, itu jelas. Tak ada, no doubt, tak ada perbahasan berkenaan dengan fadilatnya. Yang menjadi isu perbahasannya adalah 6 hari itu dibuat pada waktu bila. Itu dia, ya. Majoriti pendapat dalam hadis bila mana Nabi kata min Syawal, yakni berpuasa sebanyak 6 hari, sittatu ayyam min Syawal, dari Syawal itu majoriti memahami dengan maksud dalam bulan Syawal. Makna pengkhususannya hanya dalam bulan Syawal. Adapun Al-Imam Malik tidak melihat ianya terkhusus pada bulan Syawal sahaja. Apa hujah Imam Malik dalam masalah ini? Kehidupannya di kota Madinah, ya, sekitar era 100 Hijrah lebih, adalah era tabi'in. Jawapan dia, apa maksud era tabi'in? Generasi ketiga Islam setelah Rasulullah. Tak jauh, ya. Imam Malik itu sendiri pun lahirnya pada tahun 95 Hijrah. Belum masa tu ada sahabat lagi yang masih hidup, cuma Imam Malik tak dapat bertemu lah. Kalaupun bertemu, tidak membawa apa-apa fungsi ilmu kerana usia Imam Malik terlalu kanak-kanak pada waktu itu untuk bertemu dengan sahabat yang di Madinah berakhir pada tahun 96 atau 90 Hijrah, 97 Hijrah, Sa'ib ibn Yazid radhiyallahu anhu. Itu sahabat terakhir meninggal di kota Madinah. Sekitar usianya pun 90 lebih, tahunnya pun sekitar antara 94 hingga 97 Hijrah. Jadi tahun kelahiran Imam Malik itu masih ada sahabat, tapi sahabat berakhir ketika usia Imam Malik baru 3 ataupun 4 tahun. Tapi Imam Malik bertemu dengan majoriti tabi'in di kota Madinah, ya, termasuk anak murid besar kepada Abdullah ibn Umar, iaitu Al-Imam Nafi'. Kalau tuan-tuan pergi ke Maqam Baqi', tuan-tuan akan nampak makam mereka bersebelahan lah, Imam Malik dan Imam Nafi'. Ya, baik. Jadi apa yang Imam Malik lihat pada masa itu di kota Madinah? Ia tidak pernah melihat adanya adat orang berpuasa 6 pada waktu itu. Itu satu penyaksian yang cukup besar disaksikan oleh Al-Imam Malik. Dan kebetulan dalam formula, kita bahas bahasa yang tuan-tuan boleh faham, formula ataupun asas pembinaan hukum dalam mazhab Malik, ya, salah satu sumber hukum yang tidak diterima oleh mazhab yang lain adalah amal ahlil Madinah, iaitu perbuatan penduduk Madinah yang dijadikan sebagai sandaran penetapan hukum. Dan harus kita ingat, ia bukanlah kita boleh judge asal nampak begitu, maka kita, asal nampak begitu amalan di Madinah, maka kita putus jadi hukum. Tak. Ia hanya merujuk kepada golongan berautoriti di kota Madinah dari kalangan tabi'in. Ya, ini maksud dia. Kalau hari ini kita pergi Madinah, lepas tu kita tengok apa yang orang buat di Madinah, kita jadikan sumber hukum, jadi caca merba lah, tuan-tuan. Kan? Hatta di zaman Imam Malik, bila Imam Malik menetapkan amal ahli Madinah, perbuatan ahli Madinah menjadi sumber hukum, Imam Malik menetapkan perbuatan tersebut maksudnya perbuatan tabi'in yang berautoriti dari segi ilmu. Maka dinisbahkan perbuatan mereka menjadi salah satu daripada penetapan hukum syarak, walaupun ia dibantah oleh ramai ilmuwan, termasuk ilmuwan daripada Mesir waktu itu sezaman dengan Imam Malik, Al-Laits ibn Sa'ad, imam besar. Keilmuannya kalaupun tidak melebihi tapi setara dengan Imam Malik. Tetapi Al-Laits ibn Sa'ad tidak mempunyai anak-anak murid yang memanjangkan warisan ilmu beliau seperti mana Imam Malik, yang akhirnya terhasil sebuah mazhab yang kukuh. Baik. Dan hasil daripada itulah Imam Malik melihat tidak ada penetapan ianya mesti dilakukan pada bulan Syawal, kerana aku tidak melihat penduduk Madinah yang
ataupun terutamanya daripada kalangan tabi'in yang berautoriti pada waktu itu melaksanakan amalan tersebut. Itu hujah di sisi Imam Malik. Dan wallahu alam, hadirin mati Allah sekalian, sebahagian para ilmuwan melihat itulah faktor kenapa tidak ada soalan pertindihan antara puasa qada dan juga puasa 6 mana nak didahulukan pada zaman tersebut, kerana rata-rata mereka tidak mengkhususkan 6 hari dalam bulan Syawal, tetapi min Syawal bermakna bermula dari Syawal sehingga sebelum Ramadan yang berikutnya. Maknanya dalam tempoh itu, dalam tempoh 11 bulan itu, ya, akan sekurang-kurangnya kita berpuasa selama sekurang-kurangnya sebanyak 6 hari untuk melengkapkan ganjaran puasa kita seperti kita berpuasa setahun 360 kebaikan seperti mana yang saya sebutkan formulanya tadi. Itu hadis tu tuan-tuan dengar pada khutbah Jumaat baru ni, kalau tuan-tuan tak tidur lah. Kalau tuan-tuan tidur memang tak jadi apa. Ya, jadi ada disebutkan nasnya dalam khutbah Jumaat yang baru-baru ni lah. Baik, jadi hadirin mati Allah sekalian, itu adalah maklumat ilmu bagi kita, ya. Adapun kita yang dah biasa dengan melaksanakan puasa 6 dalam bulan Syawal, tak ada masalah. Lebih cepat ataupun lebih awal kita melengkapkan 6 hari itu lebih baik, kan? Tidaklah orang kata pertamanya kita keluar daripada permasalahan, kan? Jadi kalau kita dah lengkapkan dalam 6 hari dalam bulan Syawal ni, orang tak ada doubt lah untuk kita, kan? Tapi kalau kita mengambil pandangan Imam Malik, kita yakin pandangan itu lebih tepat, silakan. Cuma orang boleh argue lah, saya tak setuju dengan cara awak. Kan? Saya pegang mesti dalam bulan Syawal. Itu terpulang. Hadirin sekalian, seperti mana saya katakan tadi, fadilat itu tidak ternafi jelas, hanya dalam konsep memahami sahaja. Dalam konsep memahami khusus mesti Syawal ataupun bermula dari Syawal sehingga ke Ramadan yang berikutnya untuk melengkapkan fadilat seperti kita berpuasa 360 hari dengan cara setiap satu hari 30 Ramadan plus 6 hari, setiap hari digandakan sebanyak 10 kebaikan. Okey, nah itu sajalah hadirin sekalian, ya. Baik. Hadis puasa 6 sahih Muslim, sahih. Perintah puasa 6 sahih. Man shoma ramadhana thumma atba'ahu sitta min Syawal. Siapa yang berpuasa Ramadan lalu diikuti sita 6 hari min Syawal, dari Syawal. Dari Syawal tu yang kita highlight kan. Apa makna dari? Khusus dalam bulan Syawal atau bermula? Kerana dia boleh membawa dua maksud dalam bahasa Arab. Sebab itu tuan-tuan tengok, soalan-soalan ini tak pernah, soalan pertindihan mengqadakkan puasa ataupun ini, itu tidak pernah timbul. Contohnya oleh, kita ambil lah isteri Nabi yang ni adalah Aisyah radhiyallahu anha. Okey. Aisyah qada puasa bila? Sya'ban. Bukan Syawal, Sya'ban. Sya'ban 1 month before Ramadan. Okey, sebab itu Nabi banyak berpuasa dalam bulan Sya'ban, kerana sebahagian besar puasa Nabi itu adalah menemani isterinya berpuasa. Begitu. Jadi gitulah. Sebab itu saya bila setiap kali orang tanya, sebenarnya soalan ni masih lagi orang kata apa, relevan sampai sekarang, masih ditanya tentang masalah nak mengutamakan qada ataupun puasa 6. Memang masih lagi. Saya suka nak jawab sebab jawapan ini kita akan melihat kepada amalan golongan paling berautoriti dalam Islam, golongan para sahabat. Kalau dalam masalah qada puasa ni tuan-tuan, ramai sahabat yang excuse tak berpuasa dalam bulan Ramadan tu sebenarnya ramai. Sebab kita kena faham macam ni. Contohnya tahun 2 Hijrah, tahun pertama persyariatan puasa. Sahabat tak puasa pada hari perang Badar. Tahun ke-8 Hijrah, sahabat tidak berpuasa pada peristiwa pembukaan kota Mekah, Fathu Makkah. Dalam beberapa pemusafiran Nabi yang berlaku dalam bulan Ramadan, Nabi mengarahkan mereka yang terlibat dalam unit logistik pemusafiran, jaga kemah, jaga barang, angkat barang, Nabi minta mereka jangan puasa. Mereka tak larat. Nanti mereka letih. Adapun yang tak terlibat dalam logistik, Nabi serahkan, kalau kamu mampu teruskan, kalau kamu tak mampu
boleh berbuka. Jadi ada sahabat-sahabat yang memang menangguhkan juga puasa Ramadan keluar Ramadan, tapi soalan tu tak famous untuk mengqadakkan dahulu ataupun untuk mendahulukan 6 hari dalam bulan Syawal. Termasuklah Aisyah tidak pernah menyatakan atau mengungkapkan soalan yang sedemikian. Sebaliknya, perbuatan Aisyah jelas. Qadak puasa itu adalah pada bulan Sya'ban. Okey. Dan ada pendapat yang kata kena qadak dulu, dia based on hadis tadi yang Tuan Haji tanya tadi. Makna hadisnya Nabi sebut man shoma ramadhana, siapa yang telah berpuasa Ramadan, makna dia telah melengkapkan. Apa maksud melengkapkan? Kalau ada yang tak lengkap, dia lengkapkan dulu. Summa atba'ahu sitan min Syawal, lalu dia ikuti dengan 6 hari daripada bulan Syawal. Begitulah perbahasannya, hadirin sekalian, ya. Baik. Apapun, ada satu perkara yang saya nak sentuh sikit. Kalau kita dijemput ke satu majlis dan jemputan itu penting dan nilai dia tinggi bagi kita. Contohnya kaum kerabat, kaum keluarga atau siapa yang orang kata yang dia jemputan ni, kita ni boleh disifatkan sebagai tetamu penting. Bukan sekadar kalau ada masa datanglah. Bukan macam tu. Syekh orang kata kan, Ana ni sejak Ramadan ni Ana dapat hidayah. Contoh kan, Ana nak berhijrah ni apa semua ni, contohlah. Kan Ana harapkan anta datanglah rumah Ana ni, Ana buat majlis begini. Main Ana hantar dah. Dan dia kan kita tahu kedudukan kita di sisi dia penting. Jadi jemputan-jemputan begini kita tak boleh pandang ringan, dan saya antara orang yang tak setuju orang tidak mahu hadir ke sebuah satu-satu jemputan yang penting bagi dia, terutamanya yang melibatkan jemputan daripada mereka yang ada hubungan silaturahim dengan beralasan puasa 6. Itu kalau bolehlah, kita elakkan daripada beralasan demikian, sama ada kita menangguhkan puasa 6 kita pada hari yang lain, atau betul-betul kita memang tak mampu nak hadir, berikan alasan selain daripada alasan berpuasa 6. Kerana apa? Kita tak mahu ibadah menjadi alasan kepada satu kebaikan lain. Sebab menghadiri jemputan dia kebaikan, dan kita tak mahu ibadah dijadikan sebagai suatu halangan kepada mendapat suatu kebaikan. Sedangkan ibadah itu boleh ditunda atau dilakukan pada waktu yang lain. Kerana apa? Nas tak pernah menyatakan soal orang yang berpuasa 6 secara berterusan 6 hari itu ada kelebihan berbanding dengan orang yang mengambil pada hari-hari yang berbeza. Itu tak pernah ada, tuan-tuan. Ya. Jadi sebenarnya dalam grup family saya pun ada juga. Hari ini ada jemputan keluarga, sepupu arwah ibu saya lah. Dekat Johan Setia. Tapi tu saya tengok dalam grup tu, ya kita ni junior lah kan, tapi senior kan. Kita tengok baca ada seorang tu dia komen, mohon maaf, saya tidak dapat hadir kerana melengkapkan hari terakhir puasa 6 saya pada hari ini. Terima kasih atas jemputan. Saya kata, alamak, tapi kita tak boleh tegur lah kan, kita di junior kan. Kita kecil-kecil pun aiskrim kita dia yang beli. Jadi kita kita tengok tu, saya tergerak lah nak bagi tahu kepada kita semua bahawa kalau betul-betul kita tak mampu menghadiri, maka sebaiknya kita menjadikan satu alasan lain. Jangan menjadikan ibadah sebagai alasan untuk terhalang kita daripada mengambil satu kebaikan. Zahir hadis pada penafsiran sebahagian pihak lah. Sebab man shoma Ramadan, siapa yang telah berpuasa, ditafsirkan telah dengan makna lengkap. Okey, penafsiran tidak zahir daripada teks. Zahir daripada teks ini, contoh kalau Nabi kata sesiapa yang telah melengkapkan puasa Ramadan, itu beza. Kalau Nabi sebut macam tu, memang ada maksud lah, dia kena lengkapkan dahulu puasa Ramadan dia. Tapi benda ni tuan-tuan, sebahagian hadis kita kena faham macam ni, hadirin sekalian. Tuan-tuan maklum bahawa perbezaan pandangan dalam mazhab kadang-kadang berlaku bukan kerana nas yang berbeza. Nas yang sama, dalil yang sama, kefahaman yang berbeza atas sesuatu nas tersebut. Okey? Dan kadang-kadang
Perbezaan begini bagaimana diselesaikan? Dua kaedah utama. Ini dia detail sikit lah, ini masuk dalam masalah macam usul fiqh sikit kan. Tak apa, saya yakin tuan-tuan boleh faham, puan-puan boleh faham isu ni. Masalah ini diselesaikan bagaimana? Ada dua elemen utama untuk menyelesaikan masalah ini. Yang pertamanya adalah balik kepada kaedah bahasa. Kaedah bahasa Arab itu sendiri. Balik kepada maksud zahir bahasa kata macam mana. Yang pertama. Yang kedua, lihat kepada amalan para sahabat. Sahabat faham macam mana? Okey. Sebab itu dalam masalah ni balik kepada amalan Aisyah, insan yang mustahil tidak memahami selok belok syariat ini, kerana Aisyah menjadi guru setelah kewafatan Nabi. Aisyah tidak pernah mendahulukan atau mengqadakkan puasa terlebih dahulu, melainkan memang jelas nyatanya qada puasanya banyak dilakukan dalam bulan Sya'ban, sebulan sebelum masuknya Ramadan. Namun dalam masalah inilah ada kebenaran pandangan Imam Malik. Imam Malik kata memang tak ada, aku tak lihat amalan puasa 6 berlaku di kota Madinah. Jadi Allahu a'lam, hadirin mati Allah sekalian. Ya, itu pandangan dia lah. Pandangan Imam Malik, Allahu a'lam. Namun walau bagaimanapun terdapat Ashabul Malikiyah. Ashabul Malikiyah ni maksudnya ulama-ulama dalam mazhab Malik, ya, yang dipanggil sebagai Malikiyah ni maksudnya ulama-ulama dalam mazhab Malik yang mereka juga cenderung kepada pandangan 6 itu maksudnya dalam bulan Syawal, yang lebih menghampiri kepada maksud zahir pada hadis tersebut. Allahu a'lam. Ya. Banyak hari lagi tak? Ada 2 minggu lagi kan? Okey lah tu. Tapi kalau kita cerita dekat hujung-hujung ni mungkin lain sikit cerita dia kan. Katalah dia buat statement, saya ni puasa 6 masih belum buat. Tahu-tahu hari tu 25 Syawal. Jadi dia pun tak ada pilihan. Kalau dia nak buat dia kena straight lah kan, sampai habis. Allahu a'lam. Baik. Okey, hadirin mati Allah sekalian, insya-Allah kita masuk kepada perbahasan hadis tanda kiamat kita yang seterusnya. Baik. Tajuk kita pada hari ini mengikut susunan kitab Asyratus Sa'ah, tanda-tanda kiamat, yang disusun oleh Fadilatul Syekh Dr. Yusuf Abdullah Al-Wabil melalui tesis master beliau di Universiti Islam Madinah. Perkara seterusnya adalah kasratul haraj, banyaknya pembunuhan. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah bersabda, la taqumus sa'ah hatta yakthural haraj. Tidak akan berlakunya kiamat sehingga banyaknya berlaku al-haraj. Qalu, para sahabat bertanya, wa mal haraj? Apakah itu haraj ya Rasulullah? Tuan-tuan, kenapa sahabat tak faham apa itu perkataan yang Nabi sebutkan sedangkan mereka adalah bangsa Arab? Ini dia. Ini bukanlah suatu perkara yang pelik, hadirin sekalian. Nabi tidak boleh bersyair, jelas. Tetapi Nabi menguasai bahasa. Apa makna Nabi menguasai bahasa? Nabi seorang yang sangat menguasai perkataan dalam bahasa Arab. Ada tak kita bangsa Melayu, kita orang Melayu yang bercakap Melayu yang tak tahu sebahagian word bahasa Melayu itu maknanya apa? Ada kan? Mungkin tuan-tuan sebelum ni kita semua hanya mendengarkan perkataan cerakin dalam istilah matematik. Ingat tak? Saya ingat lagi tu, cerakin nombor lah kan, nombor. Tapi rupanya ada maksud yang lain. Ya. Ada bahasa-bahasa Melayu yang dia still bahasa Melayu. Nama tempat sebagai contoh, Cangkat. Apa makna Cangkat? Banyak. Perak banyak, Cangkat Jering, Cangkat Jong, Cangkat Melintang. Semua cangkat ni Perak banyak sapulah kan. Cangkat ni maksud dia apa? Siapa tahu? Tempat tinggi kan? Kawasan yang tinggi. Itu makna Cangkat. Jadi tak peliklah kalau ada para sahabat yang mereka tak tahu satu perkataan yang Nabi SAW sebutkan. Nabi sebut perkataan al-haraj. Ha, ra,
jim. Sehingga sahabat bertanya, wa mal haraj ya Rasulullah. Okey, apakah itu al-haraj? Qala, Nabi jawab, al-qatlu, al-qatlu. Nabi kata, pembunuhan, pembunuhan. Nabi sebut. Baik. Abu Musa al-Ash'ari menyatakan, ya, menjelang datangnya hari kiamat. Okey, ini dinukilkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, akan tibanya hari-hari yang penuh dengan kerusuhan, yang pada waktu itu ilmu tentang ad-din dihilangkan. Ilmu ni maksud tentang kefahaman. Dia bukan sahaja orang tahu, tapi kefahaman. Okey? Dan kebodohan bermaharaja lela. Abu Musa lalu melanjutkan, yang dimaksudkan dengan al-haraj ialah rusuhan dan huru-hara yang membawa kepada pembunuhan, dan al-haraj adalah menurut bahasa yang dituturkan oleh penduduk Habsyi, African. Habsyah lah waktu itu. Ya, Ethiopia. Sudan hari ini. Sudan ni termasuk dalam hadis ni, ya. Sebab apa? Kita lihat hadis yang seterusnya, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Sabda Nabi daripada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, inna baina yadayi sa'ah al-haraj. Nabi menyatakan sebelum tibanya hari kiamat akan berlaku banyaknya al-haraj. Qalu, sahabat bertanya, al-haraj? Qala, kata Nabi, Nabi jawab kekeliruan sahabat, al-qatl. Nabi kata al-haraj maknanya al-qatl, pembunuhan. Qalu, kabilah ni pun cakap pada Nabi. Kabilah ni, dia adalah kabilah, diriwayatkan kabilah yang baru masuk Islam. Dan kabilah ni tak membangun. Kerja mereka berperang. Qalu, kabilah ni pun sebut pada Nabi, aktsaru mimma naqtul, adakah pembunuhan itu lebih banyak daripada apa yang kami pernah bunuh? Kabilah ni menjelaskan kepada Nabi, inna naqtulu fil amil wahid aktsara min 70,000. Kami ni biasa melakukan pembunuhan pada satu tahun melebihi 70,000 orang. Senang-senang aja kan. Okey. Dia gian tuan-tuan, pembunuhan ni, ya. Orang yang tak ada, kita tak pernah bunuh orang lah tuan-tuan kan. Tapi saya fikirkan dia satu benda yang bila satu orang dah pernah buat, dia akan gian untuk buat begitu. Satu pemerintah yang pernah, ya. Satu pemerintah yang, sebab itu untuk berlakunya satu-satu perang dunia, ya, dia kena atur pemerintah yang sesuai kan. Macam tuan-tuan baca sejarah Hitler lah. Hitler jadi macam tu pasal apa? Sejarah hidup Hitler ni satu sebab, dia nak masuk satu sekolah yang dia nak sangat masuk, dia tak dapat masuk. Berakhir dengan berapa? 45 juta orang mati. Kerana masa kecil dia nak masuk satu sekolah, tak dapat masuk. Jadi dia, benda tu memberikan kesan kepada hidup dia, dan dia menjadi watak yang seperti itu. Akhirnya 45 juta dalam Perang Dunia Kedua melayang nyawanya. Itu sejarah dia lah kalau kita baca lah. Cerita Hitler punya cerita. Baik. Jadi orang yang macam pemimpin penguasa yang memberi arahan untuk melakukan pembunuhan, bila arahan sekali dia beri berjaya, maka dia akan ada keinginan untuk melakukan pembunuhan-pembunuhan yang seterusnya. Baik. Kan punca dah Hitler tu dulu boleh menang besar Perang Dunia Kedua, tapi kerana dia menang, lalah dia nak himpit Rusia, dia silap lah. Kan itu akhirnya dia kena himpit balik, dan Rusia sambut kemenangan pada bulan ni kan, 19 Mei tak silap saya. Dia ada sambutan tahunan dia, kemenangan dia ke atas tentera Nazi. Okey. Baik. Okey, sambung. Qala, kata Nabi, innahu laisa biqatlikumul musyrikin. Nabi bagi tahu yang aku maksudkan al-haraj ini bukan peperangan kamu memerangi orang musyrikin, bukan. Walakin qatala ba'dukum ba'da. Aku maksudkan al-haraj adalah pertembungan kamu sesama sendiri, Nabi kata. Qalu, para sahabat itu, kabilah itu berkata, wa ma'ana uquluna yawma idzin. Kalau begitu ya Rasulullah, kamu maksudkan di mana pertimbangan akal kita pada waktu itu?
qala innahu la yatra'u uqulu aktsari ahli dzalika zaman. Nabi menyatakan pertimbangan akal manusia pada zaman itu hilang, dicabut. Wa yakhlifu lahu haba'an minan nasi bihasabi aktsarihim innahu ala syai'in wa laysu ala syai'in. Yang mana Nabi menyatakan pada waktu itu, ya, manusia, pertimbangan manusia hilang dan digantikan oleh manusia-manusia debu yang kebanyakan mereka mengira berperang pada jalan kebenaran padahal tidak sama sekali. Apa punca boleh berlaku pertembungan antara sesama Muslim sampai saling berbunuhan? Banyak sebab. Yang pertama kerana ketamakan kuasa, ya. Yang kedua kerana dia merasakan bahawa dia berada pada kelompok yang benar dan kelompok yang selain daripada mereka adalah kelompok yang batil dan salah. Maka mereka menggunakan kehujahan agama ini sebagai asas untuk memerangi golongan ataupun kelompok tersebut. Dah banyak tentang sejarah ini dan sehingga ke hari ini dia tidak berhenti. Okey, pertembungan yang melibatkan sesama Muslim, dan yang paling besar itu dimulai pada zaman Ali dan Muawiyah yang tuan-tuan pun maklum dah cerita itu. Itu sahaja memakan korban lebih daripada 30,000 umat Islam sesama yang berperang sesama Muslim. Diikuti dengan beberapa peperangan lain, diikuti dengan kedatangan tentera Muslim bin Uqbah seramai 12,000 orang daripada Syam pada tahun 63 Hijrah, membantai dan membunuh penduduk Madinah daripada kalangan para sahabat dan tabi'in. Ya, berlaku beberapa peperangan-peperangan lain selepas daripada itu, dan cuba tuan-tuan baca sejarah beralihnya kuasa empire ke khalifahan Islam, macam mana satu khilafah boleh jatuh dan digantikan dengan khilafah yang lain, itu semua disebabkan oleh peperangan sesama mereka. Abbasiyah mungkin jatuh disebabkan oleh Tatar, tetapi kerajaan Abbasiyah itu pernah memerangi keluarga Ahlul Bait Nabi SAW. Itu pernah berlaku. Kalau kita baca kerajaan Ayyubiyah, Salahuddin Al-Ayyubi, tak lama tuan-tuan, 80 tahun sahaja kerajaan Ayyubiyah ini berakhir dengan pembunuhan keluarga Ayyubiyah di tangan keluarga Mamluk ataupun Mamalik. Berakhir kerajaan Mamalik akibat daripada pertembungan besar mereka dengan Empire Osmaniyah, sama Islam. Apatah lagi pada waktu itu Osmaniyah sudah menakluk kota Istanbul dan mempunyai kekuatan yang amat besar. Maka mereka nak menjadi kuasa dominan di kalangan umat Islam, maka mereka melakukan peperangan dengan kerajaan Mamalik yang semakin melemah pada waktu itu. Ribuan, puluhan ribu mati, menjadikan Osmaniyah sebagai kuasa baru, ya, bagi umat Islam. Di era awal 1900, revolusi Arab juga adalah peperangan antara bangsa Arab dengan Osmaniyah untuk membebaskan negara-negara Arab daripada duduk di bawah Osmaniyah. Cetusan revolusi dipimpin oleh Syarif Hussein ibn Ali, moyang kepada Raja Jordan pada hari ini. Dipanggil, dia merupakan Syarif Makkah yang terakhir di bawah Osmaniyah sebelum dia sendiri membebaskan tanah Arab daripada Osmaniyah. Begitulah seterusnya tuan-tuan, sehinggalah ke zaman kita pada hari ini masih lagi tak lekang, ya. Dunia moden mencatatkan pernah berlakunya perang Iraq-Iran. Dunia moden kita zaman hari ini pun mencatatkan berlakunya pertembungan civil war di Syria dan yang terbaru di Sudan. Sudan ni menarik cerita dia. General Abdul Fattah Burhan, ini general tentera dia, tentera kerajaan, berperang dengan Hamdan, apa nama dia? Hamdan apa? Dia RSF tu. RSF ni ditubuhkan zaman Presiden Omar Bashir dulu. Okey. Sudan ni dia negara tentera. Kerajaan dia yang sah digulingkan lebih 30 tahun. Zaman Presiden Omar Bashir, dia tubuhkan satu angkatan RSF, macam angkatan brigade kedua dalam tentera dia lah. National Guard dia sendiri. Okey. Itu sekarang dipimpin oleh Hamdan, apa nama belakang tak berapa nak ingat dia punya nama dia tu, general jugalah. Hamdan ini dengan General Abdul Fattah Burhan ini dulu kawan baik, gulingkan kerajaan Sudan yang ada. Dia pakat
bentuklah, ikutlah pakatan apa kan, pakatan ke perikatan ke, bohlah nama apa pun, tapi dia gulingkan kerajaan sedia ada Sudan. Lepas dia dah berjaya gulingkan, dia orang pula bertembung dua sekarang ni. Untuk dia. Dan kita yakin benda ni akan membawa kepada jumlah kematian yang lebih banyak, dan ini tak melibatkan pertembungan aliran pemikiran dalam Islam. No. Tuan-tuan, Sudan bukan negara yang ada Syiah. Tak ada. Sama-sama ahlu sunnah. Kalau dulu pernah berlaku pertempuran di South Sudan, Selatan Sudan. Selatan Sudan dulu pertembungan Muslim dengan Kristian. Dan tuan-tuan kena ingat, apabila berlaku pergolakan wilayah Kristian dalam negara umat Islam, biasanya mereka akan cepat mendapat kemerdekaan. Contoh macam Timor Leste. Timor Leste senang dapat. Aceh sampai Sudah tak dapat. Timor Leste sebab dapat jadi sebuah negara kaya hasil bumi, dan dia adalah Kristian. Dia ada penaja daripada barat tentang isu itu. Sebab tu Selatan Sudan, South Sudan akhirnya menjadi sebuah negara ya sendiri, jadi negara Kristian lah. Dan itu telah selesai lama. So yang tinggal sekarang ni Sudan yang dikatakan lebih 95% adalah umat Islam. Itu berlaku peperangan sesama sendiri yang pasti akan meragut ribuan nyawa selepas ini, dan kita tak tahu bila dia berakhir. Allahu alam, hadirin mati Allah sekalian. Siapa punya kerja, tangan siapa. Kalau kita kata Dajjal, nanti orang tanya Dajjal kat mana kan? Tapi benda-benda begini hadirin sekalian, sudah pastilah akan adanya tangan-tangan daripada barat yang menaja satu pihak untuk kepentingan peribadi mereka. Dan tuan-tuan pun tahu bahawa Sudan dia ada satu tempat dia panggil Al-Ubaid. Apa benda Al-Ubaid itu? Satu telaga minyak yang cukup besar. Itu dia ya. Jadi kita tak pelik lah pada zaman itu benda ini berlaku, dan dunia hanya memperjalankan apa yang telah tertulis. Benda ni telah pun tertulis. Pertembungan Al-Haraj yang spesifik bermaksud pertembungan antara sesama Muslim itu takkan dapat dielakkan sehinggalah datangnya hari ataupun zaman kemenangan kaum Muslimin. Okey, tuan-tuan begini, selagi ada perang, selagi itu belum nak kiamat lah. Itu jawapan dia. Tapi perang itu sendiri membawa kepada maksud dunia menghampiri kiamat. Tapi selagi ada perang, belum nak kiamat lagi. Sehinggalah sebab peperangan akan berakhir, hadirin sekalian, akan berakhir. Dan setelah tiadanya peperangan di atas muka bumi, masa tidak lama untuk bumi ini mencapai ke hari akhirnya, iaitu hari kiamat. Baik, terus hadirin sekalian, ini akan sampai suatu masa dalam Sahih Muslim, Nabi sebut la tazhabud dunya. Ya, hadis riwayat Abu Hurairah, tidak akan berlalunya dunia ini hatta ya'ti 'alan nasi yaumun, sehinggalah datangnya ke atas manusia hari-hari di mana la yadril qatilu fima qatal, hari di mana orang yang membunuh tak tahu kenapa dia mesti membunuh, walal maqtulu fima qutil, dan orang yang dibunuh tak tahu kenapa dia dibunuh. Okey? Faqila, dikatakan, kaifa yakunu zalik, bagaimana boleh berlakunya demikian? Nabi jawab, qala al-haraj, itulah al-haraj, al-qatilu wal maqtulu finnar, hari di mana pembunuh dan yang membunuh kedua-duanya berada di dalam neraka. Itu dia. Ya, maksudnya dua-dua pihak yang berperang, kamu menang ke, kamu kalah ke, dua-dua nanti akan kena azab dalam neraka disebabkan oleh pembunuhan. Baik, hadirin mati Allah sekalian, diriwayatkan daripada Sidqah Ibn al-Musanna, katanya, telah menceritakan kepada kami Rabah Ibn al-Haris daripada Abi Burdah. Abi Burdah ni sahabat. Dia berkata, ketika aku sedang berdiri di pasar pada zaman pemerintahan Ziyad, tiba-tiba aku memukul salah satu tanganku dengan satunya menunjukkan rasa kehairanan, kerana menunjukkan rasa kehairanan. Lalu salah seorang lelaki daripada kalangan Ansar, sahabat, ya, yang bapanya mempunyai hubungan persahabatan dengan Rasulullah, bertanya, apakah yang engkau hairankan wahai Abi Burdah? Aku menjawab, aku hairan terhadap kaum yang agamanya satu, nabinya satu,
Dakwah seruannya satu, hujahnya satu, berperang kerana tujuan yang satu, tetapi saling membunuh antara sebahagian terhadap sebahagian yang lain. Sebab tu tuan-tuan tak payah pelik lah agamawan bergaduh ni, tuan-tuan baca je scroll je, tak payah komen kan. Ni ustaz apa kes ustaz sekian dengan jabatan agama ni? Alah, baca lepas tu scroll, saya kata. Itulah jawapan dia. Malah nak komen lah tuan-tuan. Kan? Begitu je lah. Kan? Jawapannya saya pun, sebab tu akhirnya dalam dakwah ni saya pun malah duduk mana-mana kelompok. Orang tanya kan, kadang-kadang kita bila orang jumpa kan datang, ustaz dakwah dia duduk dalam kelompok mana? Saya kelompok hidup mati An-Nur, saya kata. Tu jawapan. An-Nur tak pernah dengar pun. Ada. Kelompok ni kuat. Sukar digugat. Kan? Saya malas tuan-tuan. Kadang-kadang yalah aliran ni banyak, aliran sekian. Jawab negeri-negeri ni pun dia ada pro-pro dia sendiri, aliran-aliran ni. Kan? Hak sunnah, hak tak sunnah, hak demikian dan sebagainya. Layan sajalah tuan-tuan. Ya, layan sajalah. Kita nak cari kebaikan untuk diri kita juga pada akhirnya. Tuan-tuan jumpa satu isu-isu begitu, baca, scroll dah. Allahu alam. Kan? Kita tak payah komen banyak-banyak. Kerana benda ni sampai satu masa dia reda sendiri. Kan nanti dia akan timbul isu yang lain. Baik, insya-Allah kita beri laluan kepada azan isyak dahulu dan kita sambung hadis yang saya sedang baca tadi. Salatul qa'imah ati Muhammadin wasilatul fadilah wa ba'athu maqam mahmud allazi wa'ada. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Baik, hadirin sekalian, ringkas kan, insya-Allah ringkas sahaja. Kita sambung cerita tentang Abi Burdah tadi. Jadi itu kehairanan Abi Burdah lah, umat yang satu, seruan satu, dakwah yang sama tetapi saling bersengketa sehingga mewujudkan pembunuhan antara sebahagian dengan sebahagian lain. Lalu seorang Ansar yang ayahnya merupakan sahabat Nabi tadi menyatakan, janganlah engkau berasa hairan wahai Abi Burdah, kerana aku pernah mendengar ayahku yang merupakan seorang sahabat Rasulullah pernah menyatakan bahawa ia mendengar Rasulullah bersabda, Inna ummati ummatun marhumah. Sesungguhnya umatku adalah umat yang marhumah, dirahmati. Dah dengar marhumah? Almarhum. Almarhum biasa dengar lah. Lelaki orang sebut almarhum, perempuan orang almarhumah. Begitu. Yang tak betulnya yang tu, Allah yarham tu, kalau perempuan tuan-tuan pergi tambah Allah yarhamah. Itu tak ada. Itu tak kena dengan bahasa Arab. Allah yarham tu dia, Allah tu apa, nouns, yarham tu verb. Allahu yarham sebenarnya kan kita sebut Allah yarham kan, Allahu yarham, yarham tu verb, merahmati. Mana Allah yarham, kalau perempuan kita Allah yarhamah belakang, tak betul. salah kaedah. Tapi kalau tuan-tuan sebut almarhum dengan almarhumah, itu betul. Itu gender dia, masculine and feminine lah. Begitu. Jamil, jamilah, hamid, hamidah, marhum, marhumah. Macam tu. Mudahlah. Ya. Baik. Okey. Nabi kata inna ummati ummatun marhumah. Sesungguhnya umatku merupakan umat yang marhumah, dirahmati. Laisa 'alaiha fil akhirati hisabun wala 'azabun. Pelik hadis ni kalau tuan-tuan dengar. Di mana Nabi menyatakan tidak ada ke atasnya, iaitu umatku di hari akhirat nanti hisab dan azab, tak ada. Innama azabuha fil qatl waz zalazil wal fitan. Hanya sahaja azabnya umatku ialah pada berlakunya pembunuhan, gempa, zalazil wal fitan dan fitnah di dunia. Baik. Tapi hadis ni tidaklah menafikan kalau kita mati sebagai seorang Muslim tak ada hisab. Bahkan kita temui hadis seorang mukmin juga ada yang diazab oleh Allah Ta'ala di hari akhirat. Cumanya tuan-tuan begini, saya cerita sikit kepada tuan-tuan bahawa bukanlah kita nak mengambil jalan yang kita lega sangat, tak, ya? Tapi sebahagian besar kita baca tentang azab akhirat itu merujuk kepada azab orang-orang kafir di hari akhirat. Adakah azab di hari akhirat bagi orang mukmin ni ringan? Jawapan dia ya, ringan daripada orang kafir. Tapi taklah boleh kita kata ringan.
Tapi ringan daripada orang kafir, ya. Sehingga perbahasan menyatakan antara azab yang diterima oleh seorang mukmin kerana dosa dia dibandingkan dengan azab yang diterima oleh Abu Talib. Kerana Abu Talib adalah musyrik ataupun dia kafir lah, meninggal. Yang paling ringan azabnya itu sabit dalam Sahih Muslim. Ya. Api neraka itu tidak melepasi tumitnya, buku lalinya. Azab paling ringan bagi seorang musyrik di hari akhirat Abu Talib. Bagaimana azabnya dibandingkan dengan azab seorang mukmin? Kerana mana mungkin azab seorang mukmin itu lebih berat berbanding dengan azab seorang kafir. Tapi janganlah kita senang hati dengan benda ni. Ya tuan-tuan, tak juga. Sebab apa? Sabit ada mukmin yang diazab, itu memang ada. Memang ada. Cuma bentuk azab itu diperbahaskan. Ada yang sekadar menyatakan azabnya sekadar melintasi kawasan neraka, lalu terazab dengan lintasan itu. Tapi dia tak akan dihumban ke dalam api Jahannam. Ada riwayat yang ni, ada riwayat yang jelas di mana pengakhiran azab seorang mukmin, maksudnya mukmin yang entah macam mana dosanya itu memang terbalas dengan azab. Kan? Maknanya dia tidak terampun. Sebab majoriti mukmin mendapat pengampunan daripada kebaikan yang mereka buat, yang kita buat insya-Allah. Okey. Tapi entah macam mana ada mukmin yang dia tak dapat pengampunan, dan pengampunannya dengan balasan azab. Ada riwayat yang mana azabnya berakhir apabila tamatnya insan terakhir, manusia terakhir yang Allah hisap di hari akhirat. Habis dah, clean. Tak tahulah siapa manusia terakhir yang kena hisap, tapi dia last sekali. Dialah orang terakhir dihisap. Tamatlah satu proses yaumul hisab, hari hisab. Dan selepas itu terus Allah memberi perintah kepada ahli syurga untuk menarik atau mengambil keluar mana-mana mukmin yang kamu kenali yang sedang berada di neraka. Terus. Itu lebihnya mukmin, hadirin sekalian, ya. Habis tu saya baca ni sebab ada hadis, bukanlah membawa kepada mesej tak apalah kita masuk neraka pun tak apalah, maknanya macam nampak okey sikit. Bukan. Jangan main okey-okey sikit, tak okey juga tuan-tuan, ya. Tapi ujian dunia yang Allah berikan, khususnya yang tertimpa kepada satu umat, itu adalah merupakan kemudahan bagi mukmin itu ketika berada di hari akhirat. Di mana Nabi sendiri menyatakan dengan berlakunya pembunuhan sesama sendiri. Sebab majoriti yang mati bila berlaku pembunuhan sesama sendiri ini kadang orang yang tak bersalah. Kan orang yang tak tahu mengapa benda ni harus berlaku. Kemudian zalazil, gempa. Seperti mana kita baca dulu, ingat tak Madinah akan berlaku satu gempa yang besar sehingga Madinah ditinggal kosong oleh penduduknya. Atas sebab apa? Bermula kerosakan ataupun kelalaian di dalam kota tersebut. Yang tidak lain itu mestilah dilaksanakan oleh pemerintah dia. Sehingga sebahagian penduduk Madinah mula lalai. Ya, itu yang berlaku ketika mana api pernah muncul di kota Madinah dulu pada sekitar tahun 600 Hijrah lebih, di mana api itu terpadam apabila penduduk Madinah mengeluarkan segala alat-alat hiburan yang ada di rumah mereka lalu dicampakkan ke dalam api tersebut. Padamlah api tersebut. Jadi Madinah akan berlaku satu gempa yang besar sehingga ditinggal kosong oleh penduduknya seperti yang kita telah baca sebelum ini. Ya, dan sesiapa yang tertimpa dengan peristiwa gempa tersebut, bagi seorang mukmin dia merupakan satu kemudahan untuknya melalui hari hisab di hari akhirat nanti. Tapi ini special, ini case ini hanyalah Allah berikan kepada orang mukmin sahaja. Adapun orang-orang kafir yang tertimpa dengan balak dunia ini, dia tidaklah sifatnya seperti mana orang-orang mukmin. Mereka akan tetap menerima azab yang berat di hari akhirat dan azab mereka adalah kekal. Jadi hadirin mati Allah sekalian, wallahu alam, ya, tamatlah bicara kita dalam tajuk kasratul haraj, banyaknya pembunuhan. Bulan hadapan insya-Allah kita akan sama-sama bincangkan berkenaan dengan tajuk seterusnya, masa ataupun waktu menjadi semakin singkat. Tajuk ni ringkas tapi dia bahasanya panjang kerana pendapat ulama berkenaan dengan maksud ini banyak dan dia ada kaitan dengan tanda seterusnya, iaitu pasar-pasar menjadi dekat. Rasulullah ada sebut salah satu tanda kiamat adalah
yataqarabal aswaq. Pasar menjadi amat dekat dengan kamu. Kamu beli barang tak payah pergi pasar, kamu klik saja. Maksud yang kita boleh faham pada hari ini. Jadi insya-Allah hadirin sekalian, panjang umur kita bahaskan pada bulan hadapan. Semoga Allah memberkati kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.